Inisiatif ke-13 ialah menggalakkan pelaburan dan pasaran ekspor. Sebagai pemboleh daya yang penting bagi program pemulihan negara, pelaburan asing dan perdagangan antarabangsa perlu diberikan tumpuan khusus. Dan bagi tujuan ini, MITI akan terus meneroka potensi ekspor baru dan menggalakkan penggunaan otomasi serta mekanisasi dalam kalangan pemain industri. Antara langkah yang akan dilaksanakan termasuklah inisiatif eBizLink, iaitu platform pemasaran digital secara maya dan hybrid, serta inisiatif Globepreneur yang bertujuan mengetengahkan lebih banyak syarikat PKS berpotensi ke pasaran antarabangsa. Kerajaan juga akan menaikkan siling geran pembangunan pasaran atau MDG daripada RM300,000 kepada RM500,000 bagi setiap syarikat yang menyertai platform pameran antarabangsa. Dan bagi menjana sumber kekayaan baru negara, geran padanan bernilai RM50 juta akan disediakan untuk membangunkan industri aeroangkasa dan peranti perubatan. Inisiatif ke-14 menggalakkan pembiayaan mampan. Program pemerkasa akan menyokong agenda kelestarian negara, terutamanya ke arah mencapai matlamat pembangunan mampan atau SDG menjelang 2030. Kerajaan bersama PBB Malaysia akan menubuhkan dana amanah MySDG sebagai platform yang membolehkan pembiayaan daripada pelbagai sumber untuk membiayai projek yang menepati kriteria SDG. Dan bagi menyokong matlamat negara untuk menjadikan hub keuangan lestari, kerajaan akan melancarkan sukuk lestari berjumlah tidak kurang daripada $1 bilion Amerika. Hasil daripada sukuk berkenaan akan membiayai program dan projek yang mempunyai elemen kelestarian di samping menangani kesan sosioekonomi wabak akibat wabak COVID-19. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, dalam menghadapi cabaran wabak ketika ini, kerajaan akan terus memelihara kebajikan rakyat, terutamanya mereka yang masih terjejas. Inisiatif kali ini akan lebih tertumpu kepada golongan rentan, kurang upaya dan mereka yang kehilangan pekerjaan. Inisiatif ke-15, bantuan kehilangan pendapatan. Untuk itu, kerajaan akan memperuntukkan RM1.2 bilion kepada 2.4 juta penerima untuk mendapatkan bantuan seperti berikut. Ini bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500 diberikan pada golongan B40 yang telah hilang pendapatan. Dan bayaran tambahan sebanyak RM500 diberikan pada penerima BPR yang berpendapatan RM1,000 dan ke bawah. Kedua-dua kategori ini melibatkan penerima berumur 21 hingga 60 tahun dan tidak melibatkan proses pendaftaran permohonan. Pengesahan kehilangan pendapatan dan semakan silang akan dibuat melalui sistem LHDN, KWSP dan Perkeso. InsyaAllah, kedua-dua bantuan khas ini akan dibayar mulai Jun 2021 ke akaun penerima masing-masing. Untuk individu berstatus bankrupt pula, Jabatan Insolvensi Malaysia akan memudahkan urusan mereka dengan pihak bank dalam menerima bantuan kerajaan. Kelonggaran akan diberi untuk membuka akaun bank secara dalam talian, yakni online, melalui permohonan email kepada cawangan Jabatan Insolvensi yang mentadbir kes mereka. Sebarang bantuan tunai yang dikreditkan tidak akan mengalami sebarang potongan ansuran bulanan. Seterusnya, kerajaan bersetuju untuk memanjangkan tempoh kuat kuasa perlindungan bagi ketidakupayaan untuk melaksanakan obligasi kontraktual yang akan berakhir pada 31 Mac ini sehingga 30 Jun 2021. Jenis kontrak
yang terlibat akan turut diluaskan bagi membantu rakyat yang terkesan dan gagal memenuhi obligasi kontrak mereka. Inisiatif ke-16 ialah menambah baik program bantuan rentan bandar. Kerajaan sentiasa berusaha untuk memastikan semua golongan masyarakat dapat dibantu semasa tempoh yang sukar ini, termasuklah golongan gelandangan. Oleh demikian, DBKL telah mengambil inisiatif dengan menubuhkan Anjung Kelana di Taman Desa Kuala Lumpur sebagai pusat perlindungan sementara. Seterusnya, bagi mengurangkan kos sara hidup terutama golongan miskin yang tinggal di bandar, kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit bagi program bantuan barangan dapur melalui inisiatif pembelian tanpa tunai. Program ini dijangka akan memanfaatkan 300,000 isi rumah miskin di bandar-bandar utama di seluruh negara untuk membolehkan mereka membeli barangan makanan asas. Mengenai kesihatan rakyat pula, inisiatif My Salam berhubung COVID-19 telah memanfaatkan lebih 70,000 golongan B40 dengan jumlah bayaran 40 juta ringgit. Dan bagi menambah baik skim ini, golongan B40 yang dibenarkan untuk dikuarantin di rumah atas sebab COVID-19 layak untuk menerima manfaat bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari selama maksimum 14 hari, tertakluklah kepada pengesahan oleh pegawai perubatan. Selain itu, program Klinik Bergerak merupakan satu program melibatkan penyediaan rawatan asas dan pemeriksaan percuma kepada warga tempatan, khususnya golongan rentan bandar, bagi memperkasakan penjagaan kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Pada masa ini, My Medic at Wilayah di bawah DBKL menyediakan perkhidmatan klinik bergerak meliputi kawasan PPR dan perumahan awam kepada golongan yang kurang berkemampuan serta rawatan secara terus kepada pesakit kronik dan uzur yang terlantar di rumah. Sehubungan itu, sejumlah 30 juta ringgit akan diperuntukkan bagi meluaskan perkhidmatan kesihatan ini ke seluruh negara melalui program KPT Prihatin, Komuniti Sejahtera KRIS dengan kerjasama kumpulan pakar perubatan pada Hospital Pengajar Universiti. Seterusnya, dalam melaksanakan proses verifikasi penerima bantuan, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan melantik seramai 2,500 orang pegawai tambahan di bawah inisiatif MyStep bagi memastikan bantuan sampai pada mereka yang memerlukan.